إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Daripada Abu Amr ataupun Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada aku tentang Islam satu benda yang aku takkan tanya kepada orang lain selepas daripada itu." Maknanya ceritakan kepada aku satu perkataan yang lengkap. Aku tak perlu tanya orang lain selepas itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah amantu billah, aku beriman dengan Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamah ataupun konsisten ataupun berterusanlah di atas jalan itu. Baik. Sufyan bin Abdullah adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak banyak orang menulis tentang Sufyan bin Abdullah ini. Dia sahabat. Imam Muslim mengambil daripada dia, Ashabus Sunan ramai yang mengambil daripada dia. Tetapi dalam kebanyakan kitab-kitab yang menceritakan tentang sahabat Nabi, Tabaqatul Kubra, Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab dan sebagainya, hampir kesemua kitab ni tak banyak cerita tentang dia. Walaupun kesemua orang bersepakat yang dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sufyan ni juga di zaman Umar Al-Khattab, dia dilantik menjadi gubernur di Taif. Jadi dia wakil Umar yang duduk di Taif, dan ala kulli hal dia seorang sahabat Nabi, disepakati yang dia ini sahabat Nabi, cuma tak banyak orang menulis dan bercerita tentang dia. Jadi hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat-riwayat yang lain, dalam riwayat Tirmizi sebagai contoh, dia tanya kepada Nabi soalan yang lain. Hadithni bi amrin a'tasimu bihi. Wahai Rasulullah, ceritakan kepada aku tentang satu benda yang aku boleh pegang teguh. Sama juga. Dekat sini dalam hadis Muslim, ceritakan kepada aku satu benda yang aku takkan tanya kepada orang lain dah selepas itu. Dalam riwayat Tirmizi, ceritakan kepada aku benda yang a'tasimu bihi, benda yang aku boleh pegang terus. Tuan-tuan, dalam bab macam ni, kadang-kadang satu hadis, kita jumpa hadis ini dengan lafaz-lafaz yang berbeza di dalam kitab-kitab yang lain. Jadi apabila ada lafaz-lafaz yang berbeza, pertama sekali, bab ini ulama hadis berbeza pandangan. Sebahagian ulama hadis, mereka memilih untuk berpegang dengan lafaz yang utama. Jadi lafaz-lafaz lain mereka anggap mungkar, tambahan-tambahan itu mungkar, ataupun yang bercanggah dengan lafaz yang sahih. Banyak bab kita akan jumpa perkataan berbeza, susunan perkataan berbeza, cara olahan berbeza. Sebahagian ulama hadis dalam bab-bab begini, mereka melihat kepada hadis ini kebanyakannya diriwayatkan dengan makna. Dengan makna. Artinya, boleh jadi rawi itu dia mendengar hadis, tapi apabila dia menyampaikan hadis, dia tak sampaikan betul-betul perkataan seperti yang dia dengar. Dia sampaikan ikut makna.
Jadi, bila rawi hadis sampaikan hadis mengikut makna, ada kemungkinan kitab-kitab hadis yang berbeza membawa lafaz-lafaz yang berbeza. Sebab hadis bukan Al-Quran. Al-Quran, setiap patah perkataan tak boleh diubah. Nuskhah ataupun mushaf Uthmani yang sampai dekat kita hari ini, itulah yang disepakati oleh kesemua sahabat pada ketika itu. Benda yang tak disepakati dibuang, yang tak disepakati dibuang. Hanya benda yang semua sahabat disepakati ditulis, dan zaman Uthman disalin semula. Itu Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran tak ada ruang untuk berbeza perkataan. Sebab perkataan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh ubah. Tapi berbeza dengan hadis, dalam hadis sebahagian rawi mereka menceritakan sendiri. Jadi bila mereka cerita sendiri, ada kalanya rawi cakap terus berdasarkan makna, berdasarkan lafaz. Ada kalanya rawi sampaikan makna dengan lafaz yang lain. Ada kalanya ada tambahan sedikit perkataan dalam sebahagian riwayat. Dalam riwayat lagi satu tak ada perkataan itu dan sebagainya. Yang penting bab-bab begini banyak di dalam hadis. Contohnya hadis yang, kalau hadis pertama contohnya dalam Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat. Dalam sebahagian riwayat yang lain, innamal a'malu binniyah. Amal dengan niat. Mufrad. Alif, lam, nun, ya, ta marbutah. Dalam riwayat yang lain, alif, lam, nun, ya, alif, ta, an-niyat. Jadi benda-benda begini berlaku di dalam hadis dan dia tidak membawa masalah. Kadang-kadang lafaz-lafaz yang berbeza ini membantu kita untuk faham makna hadis itu. Contohnya dalam hadis, seorang sahabat datang dari riwayat Bukhari kalau tak silap saya, seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aqilnil bai'ah, bebaskan aku daripada bai'ah. Sebab dia ni berhijrah daripada Mekah datang ke Madinah. Bila dia masuk Madinah, dia kena penyakit. Macam biasa kita pun, kita pergi tempat baru dan sebagainya, kita kena sakit. Biasanya orang kena penyakit wabak ke apa ke. Jadi bila dia sampai di Madinah, dia sakit. Bila dia sakit, lama-lama dia tak tahan. Dia datang jumpa Nabi, dia kata, aqilnil bai'ah, bebaskan aku daripada bai'ah. Nabi kata, aku tak boleh bebaskan kau daripada bai'ah. Dia minta lagi. Lepas dia minta, lama-lama Nabi tak benarkan dia, dia lari keluar daripada Madinah. Sebahagian orang yang anti hukuman rejam ni, mereka kata, tengok dalam bab ini, dia ni murtad, tapi Nabi tak hukum rejam dia. Dia keluar daripada Madinah, Nabi tak kacau dia. Tapi kalau kita rujuk riwayat-riwayat yang lain, dalam sebahagian riwayat dalam Ibn Hibban kalau tak silap saya, ditulis aqilnil hijrah. Ya Rasulullah, bebaskan aku daripada hijrah. Jadi kalau kita gabungkan dua riwayat ini, memberi petunjuk kepada kita yang hijrah itu salah satu syarat bai'ah. Jadi apabila dia minta, ya Rasulullah, bebaskan aku daripada bai'ah, kemungkinan besar dia bukan minta nak murtad. Dia minta bebas daripada salah satu syarat bai'ah, iaitu hijrah. Wallahu alam. Jadi bab-bab begini banyak berlaku di dalam hadis. Cuma yang penting dalam hadis ini kita faham maknanya. Maknanya tak berubah, maknanya sama. Apabila maknanya berubah dalam kes itu, maka ulama hadis akan melihat mana yang betul, mana yang salah, mana yang dhaif, mana yang sahih. Tapi bila maknanya lebih kurang sama, perkataan-perkataan yang berbeza ini, dia tidak memberi kesan, semuanya kita terima dan tak ada sebarang masalah. Baik. Sebab tu juga dalam bab mukjizat kan, hadis ada mukjizat sebagaimana Quran ada mukjizat. Mukjizat hadis, ada perkataan Nabi mengandungi mukjizat. Antaranya jawami'ul kalim. Nabi cakap sikit, beberapa patah perkataan, tapi maknanya besar. Itu mukjizat Nabi SAW. Tapi salah satu beza mukjizat Quran dengan mukjizat hadis. Mukjizat Quran pada pemilihan ataupun susunan perkataan. Perkataan dalam Quran ni bukan perkataan yang ganjil, semua perkataan orang tahu. Perkataan bahasa Arab yang biasa. Tetapi mukjizatnya pada susunan perkataan. Cara olahan Allah menyusun perkataan Al-Quran, itu ada mukjizat. Orang lain tak boleh buat. Orang lain gagal. Kalau tentang dulu, saya ingat dulu tahun lepas, masa awal-awal, hadis-hadis awal kita cerita tentang Al-Quran. Perkataan sama orang Arab guna. Seni-seni bahasa Arab, Arab ni syair dia. Bila Arab tulis syair, dia tak boleh menceritakan tentang fakta.
Syair ni mesti benda-benda merepek. Dia bukan benda merepek, ataupun dia cerita, dia sifatkan perempuan ni cantik, perempuan dia macam ni. Itu nama dia ghazal. Orang Melayu pun ambil ghazal juga. Itu cerita pasal perempuan. Ada syair cerita pasal kuda. Ada syair cerita pasal peperangan. Ada syair bagi motivasi ke orang. Jadi syair Arab, gaya bahasa cantik. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk benda-benda yang tidak pasti, bukan fakta. Dia sekadar penceritaan. Dan tukang syair, kalau dia pakar syair bab perang, dia pakar cerita pasal kuda, memang dia pakar. Suruh dia cerita pasal perempuan, dia fail. Dia tak boleh buat semua benda. Kalau dia ni memang pakar cerita tentang perasaan, naikkan semangat orang, suruh dia cerita benda lain, dia mungkin tak boleh. Tapi Al-Quran datang, perkataan yang sama, macam hampa guna juga. Perkataannya sama, susunannya lagi cantik daripada yang hampa buat. Dan Al-Quran bukan cerita macam dia buat cerita. Al-Quran bukan sekadar cerita kuda ni cantik, kuda ni lari laju, kuda ni duduk depan, unta ni paling kuat. Bukan itu. Bukan juga cerita situasi apa yang berlaku masa peperangan, debu berterbangan. Tak, bukan itu. Tapi Quran cerita tentang fakta, cara mengurus muka bumi. Jadi ekonomi, politik, hari akhirat, beriman dengan Allah, semua benda ini ada dalam Al-Quran. Sebab itu Arab tak boleh datang. Jadi balik kepada cerita kita, setiap patah perkataan dalam Al-Quran itu ada mukjizat. Dalam hadis kita tak tahu, sebab beberapa hadis ataupun kebanyakan hadis mungkin yang sampai kepada kita bukan itu perkataan Nabi SAW. Orang riwayat dengan makna. Sebab tu tuan-tuan, tak mustahil para sahabat mereka tak lupa hadis. Macam mana mereka nak lupa hadis? Mereka dapat hadis, mereka amal. Dan selepas mereka amal, mereka sampaikan hadis. Jadi benda tu bermula dengan amalan mereka. Gambaran Nabi masa hidup ni, apa sahaja Nabi buat, mereka buat macam Nabi buat. Lepas tu mereka sampaikan hadis. Jadi sebab tu mereka tak lupa. Begitu juga para ulama selepas itu. Amalan itu didahulukan melebihi hadis. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, alim besar, dia tulis kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, menjadikan amalan ini menghukum, saya tak pasti nak translate dia macam mana, tapi kelebihan amalan di atas ilmu. Dia ceritakan dalam kitab tu dikumpulkan semua athar, bagaimana sikap para sahabat, sikap para tabi'in. Mereka mendahulukan amalan. Bahkan sebahagian besar daripada mereka, mereka tak bercakap, melainkan mereka telah beramal. Kita mungkin kadang-kadang kita sampaikan hadis, setengahnya kita amal, setengahnya kita tak mampu nak amal. Tapi para sahabat dan juga ulama salaf, mereka amalkan, kemudian baru mereka sampai. Jadi sebab itu mereka tak lupa hadis. Bila mereka sampaikan, yang mereka sampaikan itu amalan mereka. Sebab itu mereka boleh ingat dekat mana Nabi letak tangan ketika solat, Nabi angkat takbir takat mana, Nabi sujud apa yang turun dahulu. Mereka ingat semua ni. Bukan sebab sekali mereka ingat, mereka simpan, tak. Mereka lihat, mereka amalkan, lepas tu mereka sampaikan. Jadi itu berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Baik, balik kepada hadis yang kita bincangkan. Apabila sahabat tanya Nabi SAW, ceritakan kepada aku benda yang aku takkan tanya kat orang lain. Maknanya ni benda yang paling penting. Tuan-tuan, dakwah Nabi, orang berbeza. Ada orang duduk dengan Nabi bertahun-tahun. Anas bin Malik duduk lama dengan Nabi. Abu Hurairah datang rumah Nabi, duduk lama dengan Nabi. Ali daripada kecil sampai Nabi wafat, duduk lama dengan Nabi. Ada orang datang jumpa Nabi sekejap. Hadis lepas ni kita akan bincang, minggu depan ataupun selepas ni kita akan bincang bagaimana orang datang sekejap je, bagi tahu apa pasal Islam, Nabi cerita-cerita, dia pun balik, selesai. Begitu juga dalam kes-kes begini. Sebahagian sahabat datang jumpa Nabi tempoh masa sedikit, ataupun mereka tak boleh nak ingat banyak. Maka sahabat ni datang jumpa Nabi SAW, cerita dekat aku satu benda yang aku tak payah tanya dekat siapa dah. Benda ni cukup untuk aku pegang. Maka Nabi sebut kepada dia, qul amantu billah, katakanlah aku beriman dengan Allah, thumma istaqim, kemudian berpegang teguhlah, istiqamahlah. Maka itu sahaja yang diucapkan oleh Nabi SAW. Dan
hadis Nabi SAW ini disebutkan juga banyak ayat Quran yang membawa maksud yang sama. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang mengucapkan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka berpegang teguh, mereka berdiri betul-betul istiqamah dengan apa yang mereka ucap. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa mereka dapat? Para malaikat turun kepada mereka. Jadi spiritualnya, apabila kita berpegang teguh, tuan-tuan, bukan sekadar kata kita beriman. Kata kita beriman semua orang boleh kata, tapi istiqamah, berpegang teguh dengan iman itu, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Pertama sekali, para malaikat turun kepada mereka. Apa maksud orang yang kata Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, ataupun La ilaha illallah? Artinya, tuan-tuan, perkataan La ilaha illallah ataupun Rabbuna Allah, dia membawa maksud yang besar. Rabb ini, satu Rabb ini Tuhan yang kita sembah. Di sudut perkataan, di sudut i'tiqad, bila kita mengaku Rabbuna Allah thumma istaqamu, akidah kita yakin dengan Allah Tuhan kita yang kita sembah. Itu satu bab i'tiqad. Dan kita juga menafikan hak-hak Allah kepada orang lain. Ada hak mutlak milik Allah, tak boleh pindah milik dekat orang lain. Itu kita pastikan juga. Apa hak Allah? Satu, hak Allah, sifat-sifat Allah tak dikongsi dengan orang lain. Sifat Allah milik Allah, tak kongsi dengan orang lain. Apa yang Allah nisbahkan kepadanya, kita tak kongsikan dengan orang lain. Apa juga hak Allah, tak boleh syirikkan Allah, tak boleh sembah Tuhan lain selain daripada Allah. Apa hak Allah, tak boleh ada ketaatan mutlak melainkan kepada Allah. Taat boleh, tapi semua taat adalah taat nisbi, taat yang dia sebahagian, bukan taat penuh. Isteri taat kepada suami, itu taat nisbi, ada had. Had tertinggi dia ada. Anak taat kepada ibu ataupun bapa dia, dia nisbi juga, dia ada limit, dia tak boleh lebih limit tu. Isteri taat kepada suami selagi mana suami dia tak syirik. Apabila suami dia buat syirik ataupun menghalang dia daripada benda wajib, di situ tidak ada ketaatan. Anak taat kepada ibu bapa juga. Nama kata taat ni, dia ada limit. Ada benda yang ibu bapa tak boleh kawal anak dia. Contohnya apa? Ini contoh biasa. Anak lelaki, dia nak kahwin. Al-Imam Syafi'i bahas bab ni dalam kitab Ikhtilaful Hadis. Ada hadis Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia bini anak dia, bini kepada Abdullah bin Umar. Dia tengok dia tak berkenan, dia kata kat Abdullah bin Umar, ceraikan anak kau. Abdullah bin Umar pun pergi tanya Nabi SAW, bapa aku suruh aku cerai perempuan ni, aku nak cerai ke tak? Nabi pesan kepada dia, taatilah bapa kau. Kata Al-Imam Syafi'i, perintah ini, satu, sama ada dia tak membawa maksud wajib, ataupun kepada Ibnu Umar sahaja, kepada orang lain dia tak wajib. Sebab hak untuk berkahwin, hak untuk bercerai, di situ tidak ada ketaatan. Kecuali kes ni special case. Sama juga macam Nabi pesan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As, dia ni duduk dengan Muawiyah. Bapa dia Amr bin Al-As, gubernur Muawiyah, orang kuat Muawiyah, orang yang paling Muawiyah percaya. Satu hari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia duduk dengan Muawiyah. Ada dua orang datang. Dua-dua orang ni kata, kami yang bunuh Ammar bin Yasir. Kawan dia kata, aku bunuh Ammar. Kawan seorang lagi kata, aku bunuh Ammar. Abdullah bin Amr, dia marah pada ketika itu. Dia kata, kamu jangan seronok sangat. Sebab Nabi SAW sebut, orang yang membunuh Ammar ini pelampau, orang yang melampaui batas. Muawiyah tanya dia, adakah engkau tak bersama dengan kami? Dia kata, aku dalam bab ni aku tak bersama dengan kau. Habis itu Muawiyah tanya, pasal apa yang duduk dengan aku? Abdullah bin Amr bin Al-As kata, satu-satunya sebab yang buat aku duduk dengan kau ni, pernah satu hari aku bergaduh dengan bapa aku sikit. Bapa aku pergi mengadu kat Nabi SAW. Maka Nabi pesan kepada aku, taat kepada bapa aku. Jadi Amr bin Al-As bersama dengan Muawiyah. Abdullah bin Amr bin Al-As kata, aku pun taat. Sebab apa aku taat? Sebab Nabi pesan aku mesti ikut bapa aku. Itu je sebab. Dan aku takkan keluar berperang dengan kamu. Jadi
Itu bab ketaatan. Dia ada limitation. Tak boleh lebih. Begitu juga taat rakyat kepada kerajaan. Ada limit, tak lebih. Illa antara kufran bawahan. Melainkan apabila kamu melihat kafir yang jelas. Itu limitation dia. Kamu melihat kekufuran yang jelas, pada ketika itu kamu tak taat lagi kepada dia. Ma aqama fikumus salah. Selagi mana pemerintah mendirikan solat di antara kamu, kamu taat. Kalau dia pukul kita macam mana? Kalau dia pukul kita pun kita taat. Kita tak keluar menentang dia. Tapi apabila dia meninggalkan salat, ketika itu kita keluar menentang dia. Sebagaimana kita kerap dah cerita, menentang ni maksudnya menentang. Ambil pedang lawan pemerintah. Setakat berdiri depan rumah pemerintah, turunlah. Itu bukan menentang lagi. Itu suruh dia turun. Itu belum kira menentang. Jadi yang penting, ketaatan mutlak hanya ada pada Allah. Itu tauhid. Bila kita kata Rabbuna Allah, hak Allah tak bagi kepada orang lain. Begitu juga hak Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuat undang-undang. Bab ini bab yang cukup besar. Milik Allah. Segala undang-undang yang Allah letak, dia tak boleh diubah. Saya duduk tadi, ni tengah-tengah sama ni tak banyak kerja. Tadi di Al Jazeera dia ada buat dia bubuh satu video pembentangan oleh Irsyad Manji. Kalau tuan-tuan tengok, mungkin 2-3 hari ni akan ada kat Al Jazeera, Irsyad Manji. Irsyad Manji ni dia punya pemikiran, ambil ayat Al-Quran, reinterpret, tafsirkan semula bagi kena dengan apa yang kita nak. Itu yang penting. Kedudukan pakar-pakar agama, pakar-pakar ilmu ni, mereka ni kedudukan mereka bukan, tak ada kuasa otoriti. Kita baru kata memang mereka tak ada kuasa otoriti mutlak, tapi pada dia tak ada kuasa otoriti. Mereka cakap kita boleh ambil, kita boleh tolak. Tafsir semula Al-Quran. Dan bila nama kata tafsir semula Al-Quran, orang boleh buat main-main sesuka hati. Ada orang dia suka keamanan. Dia ambil satu ayat, dia kata Allah tak bagi kita bunuh orang. Dia terima ayat tu, dia pegang keamanan. Ada orang dia suka permusuhan. Dia ambil satu ayat, bunuhlah orang kafir ke semuanya, dia pergi bunuh orang. Tak ada benda yang ikat. Jadi yang ikatnya mesti dengan sunnah. Baru makna Al-Quran itu difahami. Dan Al-Quran difahami sebagai satu kitab. Jadi balik kepada cerita, bab membuat undang-undang. Hak Allah. Jadi bila makna Rabbuna Allah thumma istaqamu, katakanlah Tuhan kamu Allah dan kamu berpegang teguh. Maknanya apa? Dalam bab-bab begini, kita yakin dah Allah sebagai pembuat undang-undang. Allah sahaja satu-satunya yang ditaati secara mutlak. Kadang-kadang datang ujian-ujian bentuk-bentuk ke tepi-tepi begini. Sampai kadang-kadang akal kita dipusingkan. Kita terpengaruh dengan manusia. Kadang-kadang ada orang dia fikir undang-undang Allah ni mungkin tak berapa kena dah. Mungkin ada benda lain yang lebih sesuai daripada undang-undang Allah. Jadi dalam bab begini, ini kita kena jaga. Sebab iman manusia ini, untuk katakan orang beriman mudah. Tapi untuk tahu sama ada orang tu betul-betul beriman ataupun tak beriman, dia kena lihat ketika dia diuji. Pada ketika itu baru manusia tahu. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Adakah kamu sangka yang kamu akan masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan belum sampai kepada kamu benda yang sampai kepada umat terdahulu. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpakan dengan kemiskinan, ditimpakan dengan kesusahan, mudarat hidup mereka. Mereka ditimpakan dengan gempa bumi, zilzal, gencana apa ni? Zilzal ni apa? Gempa bumi ya, pergerakan bumi. Mereka ditimpakan dengan semua tu. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu. Sampai ke tahap Rasul dan juga orang-orang beriman bersama dengan Rasul. Berat sangat ujian sampai kat mereka. Rasul dan orang beriman kata, mata nasrullah, bila pertolongan Allah nak sampai. Tuan-tuan, uji. Bila diuji, baru manusia, iman dia tu baru tahu level iman dia. Hatta idza stai'asa rusul wa dhannu annahum qad kudzibu. Allah uji sehinggalah para rasul ini sangka tak ada jalan keluar dah. Dan mereka ni, para rasul ni rasakan yang mereka ni betul-betul didustakan. Tak ada jalan keluar. Pada ketika itu, baru datang pertolongan Allah.
Jadi begitu juga apabila kita kata Rabbunallah, Tuhan kita adalah Allah, istiqamah selepas daripada itu yang penting. Jadi dalam bab i'tiqad, artinya segala prinsip-prinsip i'tiqad itu kita pegang. Tentu kadang-kadang orang diuji ni teruk, berat. Dan ujian ni bukan sampai kepada semua orang. Ada ujian, ada orang dia diuji, ada orang dia tak diuji. Dia beriman, tak ada masalah pada dia, 60 tahun, tiap-tiap pagi dia pergi masjid, dia balik, dia sihat, makan cukup bulan, gaji semua cukup, lepas tu dia pun mati. Ada orang begitu. Ada orang dia diuji. Ramai orang, contoh, orang kena sihir kan. Orang kena sihir kadang-kadang teruk. Nak berubat, tak ada cara berubat, melainkan nak kena pergi jumpa Tok Bomoh sihir juga. Bomoh sihir ni dia kata aku tahu, sebab jin tu dulu aku yang train. Dia seorang je tahu, orang lain tak tahu. Pada ketika itu iman manusia diuji. Dia nak pergi cari bomoh sihir ke dia tak cari bomoh sihir? Ketika orang diuji. Begitu juga dengan amalan. Bila kita kata Rabbunallah, satu i'tiqad. Bila kita kata Rabbunallah juga, yang kedua di sudut amalan. Amalan artinya hak syariat ini hanyalah milik mutlak Allah. Dan juga orang yang dilantik oleh Allah. Dealer yang rasmi ni, orang lain tak boleh cerita pasal agama. Jadi dalam bab amalan juga sama. Beli headset Sony rosak, jangan pergi hantar kedai Panasonic, dia tak boleh repair. Bukan dia. Dia tak boleh ambil, dia tak boleh repair benda tu. Begitu juga dengan agama Allah. Di dalam syariat, di dalam amalan, bila kita kata Rabbunallah, hak itu milik Allah. Segala benda yang kita amal, yang kita buat, kita kena pastikan yang tu yang Allah nak. Dan yang tu juga yang ditunjukkan oleh wakil yang Allah hantar kepada kita. Kalau tak, kita tak boleh amal. Wakil yang Allah hantar kepada kita. Orang tengah sibuk kan sekarang ni, zikir menari kat Malaysia. Malaysia ni macam-macam trend. Sekarang ni trend zikir menari pula. Pakcik-pakcik yang tua-tua tak larat ni ada jalan baru untuk bereksersis. Duduk dalam masjid, zikir-zikir menari ramai-ramai. Tuan-tuan, benda ni Nabi tak pernah buat. Dan mereka gunakan dalil-dalil. Sebutlah Allah ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, ketika kamu di atas lambung kamu. Itu cerita lain. Itu cerita apa sahaja kamu buat, kamu ingat Allah. Bila kamu berdiri, kamu ingat Allah. Bila kamu duduk, kamu ingat Allah. Bila kamu baring, kamu ingat Allah. Bukan maksud dia, bila kamu ingat Allah, kamu mesti baring. Bukan begitu. Bukan maksudnya kamu nak ingat Allah, kamu mesti menari dulu. Itu berbeza. Tafsiran terbalik. Dan bab-bab ini tuan-tuan, bila seru Allah ni, zahirnya beberapa ayat Quran, seru Allah tadarru'an wa khufiyah. Tadarru', merendah diri, perlahan suara kamu, itu cara seru Allah. Jadi benda-benda begini, bila kita kata Rabbunallah, dalam bab syariat artinya mengikut apa yang diajarkan oleh Allah dan juga wakil-wakil yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, tsumastaqamu, dan kemudian hendaklah kamu berpegang teguh. Dan sebagaimana kita sebut tadi, inilah bab yang paling susah untuk diamalkan oleh manusia. Sebab untuk istiqamah ini, kadang-kadang ramai di antara manusia yang mereka terlepas pandang. Dia sama juga macam takwa. Istiqamah, takwa sama. Takwa takut untuk buat dosa. Sebab itu kata Umar bin Abdul Aziz, wa'idina biha kathir. Ramai orang boleh sebut tentang takwa. Kita cerita dulu. Cerita semua orang bertakwa. Amilin, orang yang beramal sedikit. Tak ramai orang yang boleh buat. Dan apabila kata istiqamah ini, istiqamah ini bukan artinya kita tak boleh buat dosa. Maksudnya bukan artinya kita selamat daripada dosa. Tak, manusia tak boleh selamat daripada dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam ni buat salah, dalam hadis Tirmizi, ke hadis Ibn Majah. Wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Salah, confirm manusia akan buat salah. Tak boleh lari. Innallaha kataba 'ala bani Adam haddahu minaz zina. Allah tulis setiap seorang daripada kamu bahagian daripada zina. Kamu keluar, kamu lalu, kamu nampak mata kamu zina. Kamu nampak satu benda, kamu terfikir, hati kamu zina. Jiwa kamu zina. Allah tulis, semua orang ada. Wal faraj yusaddiqu dhalik aw yukadzibu. Sedangkan kemaluan dia membenarkan zina ataupun menafikan zina. Jadi tendensi untuk manusia buat dosa ni ada. Sebab itu
kita ayat yang kita sebut tadi, apabila mereka mengatakan Rabbunallah thumma istaqamu, dan kemudian mereka istiqamah, apa mereka dapat? Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun kepada mereka. Kadang-kadang bab spiritual yang kita fikir apabila kita buat satu ibadat, kita ada cabaran ataupun dekat dengan dosa, nak buat dosa dah, ketika itu kita fikir, Allah sebut tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika itu malaikat turun kepada mereka. Allah takhafu, malaikat turun, malaikat kata apa? Jangan kamu takut. Takut artinya apa? Jangan takut apa yang akan berlaku di depan kamu ini. Antara dua dilema. Satu, ikut hukum Allah, kita rugi. Satu lagi, langgar hukum Allah, kita nampak keuntungan depan mata kita. Nak pilih hukum Allah ni, kita takut. Takut, kalau aku buat pilihan ni macam nak pangkah ke atas undi kan. Kalau aku pilih ni, rugi ni. Benda ni tak dapat, benda tu tak dapat, macam-macam. Kita kena fikir pada ketika itu, malaikat turun kepada kita. Allah takhafu, kamu jangan takut apa yang ada di depan kamu. Ini bukan kempen, undi pun dah habis. Tapi yang penting, itu situasi dia. Besok. Esok? Besok. Apa dia? Besok. Besut. Besut boleh ubah kerajaan. Kerajaan campuran boleh lah. Balik cerita hadis kita, nanti cerita kerajaan. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang macam kita cerita ni lah, kadang-kadang sampai tahap di depan kita ni nampak aku ikut agama ni memang lingkup, tak ada jalan keluar dah. Kita kena ingat pada ketika tu, Allah takhafu, kamu jangan takut di depan kamu. Wala tahzanu, dan kamu jangan sedih. Di belakang kamu ni sumber rezeki banyak, tapi kalau kamu memilih jalan Allah, hilang sumber rezeki kamu. Wala tahzanu, kamu jangan sedih. Sedih artinya benda-benda di belakang kita. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, dan terimalah kabar gembira yang berupa syurga. Jadi itulah balasan yang Allah sebut dalam Al-Quran bagi orang yang istiqamah. Mereka berpegang teguh dengan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kadang-kadang kita terlepas pandang, terbuat dosa, betul Allah sebut dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku ni manusia yang sama macam kamu. Bezanya apa? Yuha ilayya. Bezanya aku ni dapat wahyu, kamu tak dapat wahyu. Itu beza dia. Dan selepas itu, annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Fastaqimu ilaih wastaghfiru. Fastaqimu ilaih, berpegang teguhlah kamu. Tuhan kamu itu satu. Konsistenlah kamu. Wastaghfiru, dan minta ampunlah kamu. Artinya, kita berpegang teguh dah. Kita terlanggar kadang-kadang, terbuat dosa pada ketika itu, wastaghfiru, maka mintalah keampunan. Sebab itu Nabi SAW sebut, saddidu waraqibu wala yuhafidhu ala salati illa mu'min. Hadis riwayat Ahmad. Saddidu ni artinya, kalau kita pegang nak panah kan, saddidu ni kita menghampiri noktah betul-betul tengah yang kita nak panah. Boleh jadi kita kena, boleh jadi kita tak kena, tapi saddidu, panah betul-betul bagi pergi kat situ. Waraqibu, jagalah. Dan tidak ada orang yang menjaga solat melainkan dia masuk syurga, ataupun melainkan dia mukmin. Jadi pesanan Nabi SAW adalah saddidu. Itu juga dalam hadis Abu Daud yang dihukumkan sebagai hasan. Kata Nabi SAW, ayuhan nas, innakum lan ta'malu wa lan tutiqu kullama amartukum. Wahai manusia, sesungguhnya kamu ni tak boleh amal, kamu tak boleh amal, dan kamu tak mampu buat semua yang aku perintah kepada kamu. Kamu tak mampu. Tapi kata Nabi, walakin saddidu wa abshiru. Tetapi saddidu, berpegang teguhlah kamu, perbaikilah. Nak panah paling tepat yang kamu boleh panah. Wa abshiru, dan terimalah khabar gembira. Tuan-tuan, hadis ni hadis yang pendek. Awal lagi rupanya. Awal lagi kita apa ni? Cerita sikit lah. Cerita tentang orang yang Allah uji disebabkan oleh istiqamah. Kerana betul-betul istiqamah, pegang dengan agama, Allah menguji mereka. Kisah ni berlaku kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Saya teringat guru saya dulu dekat UIA, Dr. Radwan Jamal, dia selalu marah kalau kita sebut Ka'ab ataupun Bakar kan. Kita selalu sebut, orang Melayu sebut Abu Bakar kan.
Tapi Kaf tu mati, Ra tu hidup. Abu Bakar. Ka'ab sama juga, Ain tu mati, Ka'ab. Ain tu mati, Ba yang hidup. Tapi kita sebut cara Melayu Ka'ab. Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik ni nak cerita pasal dia punya istiqamah. Dia adalah orang yang dia ikut semua peperangan dengan Nabi SAW. Semua Nabi perang dia ikut, dia tak ketinggalan. Cuma satu je Ka'ab kata, Badar je aku tak ikut. Sebab aku tak ikut Badar kerana Badar ni Nabi bagi pilihan. Siapa nak ikut pergi perang, dia pergi. Siapa tak mau ikut pergi perang, dia tak payah ikut. Nabi pergi nak rampas harta, tiba-tiba Allah takdirkan bertemu dengan musuh, lalu berperang. Badar je aku tak ikut, kata Ka'ab. Lain semua aku ikut. Dan dia bersama dengan Nabi dalam perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-9 Hijrah, tahun ke-9 Hijrah, lepas pembukaan kota Mekah dah semua ni, lepas semua Khaybar, semua perang dah habis ni, tahun ke-9 Hijrah, beberapa bulan sebelum Nabi SAW wafat, Nabi dapat cerita yang Rom nak serang orang Islam. Jadi Nabi siapkan tentera untuk keluar melawan Rom dalam perang Tabuk. Kalau tak silap saya, bulan Syaban pada ketika itu. Apabila Nabi kumpulkan tentera, ramai orang ikut perang. Sebahagian ulama kata 30,000, sebahagian ulama kata 40,000, 10,000 kuda. Ramai orang ikut perang. Dan peperangan itu berlaku ketika musim panas. Tuan-tuan, Tabuk ni, tuan-tuan yang kajian berjalan sampai ke Tabuk kan, daripada Madinah 500 kilo ni, 500-600 kilo dari Madinah. Tapi dulu tak ada highway 3 lorong lah. Dulu padang pasir, jauh, 500 kilo daripada Madinah, dekat nak masuk Jordan lah. Jauh Tabuk. Dan cuaca panas. Jalan tu letih, memang meletihkan. Kita pun tak dapat bayar macam mana mereka jalan. Kita keluar daripada office nak masuk kereta pun kita berpeluh dah. Kita kata kalau aku parking jauh sikit boleh mati dehydrate. Padahal kita dah jauh dah. Tapi bayangkan ketika musim panas, jauh perjalanan itu. Dan juga itu kesusahan dia, kesenangan dia di musim panas juga. Apa yang berlaku? Buah-buah ni pokok mula berbuah. Jadi orang munafik dia kata lagi daripada kita pergi perang, lebih baik kita duduk di Madinah. Nabi iklankan perang. Orang Islam keluar dengan Nabi SAW. Ka'ab bin Malik, apabila diiklankan perang, Ka'ab kata, awal lagi, biar orang prepare, aku duduk dulu, nanti aku prepare. Dia pun tunggu esoknya, dia tunggu sampailah akhirnya tentera dah keluar perang. Satu hari Ka'ab keluar, tengok orang. Bila Ka'ab jumpa semua orang, Ka'ab hanya nampak, dia kata aku hanya jumpa orang yang mereka ni aku kenal munafik, ataupun orang-orang yang memang tak larat, tak boleh pergi perang. Ka'ab pun pada ketika itu dia tension lah. Dia nak keluar pergi perang. Ka'ab kata tak ada ketika aku lagi senang daripada tu. Itu satu-satunya masa dalam hidup aku ada 2 ekor unta. Aku boleh pergi perang, tapi sebab apa? Sebab tangguh orang yang keluar, dia tak sempat keluar. Dan Nabi SAW ketika Nabi keluar, Nabi SAW juga tak sedar tentang Ka'ab ni tak ada. Sehinggalah apabila Nabi sampai di Tabuk, Nabi tanya para sahabat, Ka'ab mana? Dan Ka'ab ni memang Nabi kenali. Orang yang antara sahabat yang utama yang biasa keluar perang. Nabi tanya, mana Ka'ab? Ada seorang daripada Bani Salamah sebut kepada Nabi SAW, habasahu burdahu wa nadharahu fi atbih. Ka'ab ni telah diuji dengan baju yang cantik. Dia tengok maksud dia, artinya baju dia cantik ni, dia tak mau tinggal baju dia. Dia seronok, dia sedang bersenang lenang. Jadi seorang lelaki ni kata kat Nabi, dia senang bersenang lenang, sebab tu dia tak ikut kita. Pada ketika itu Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, apabila dia dengar orang ni kata macam tu, kata Mu'adh, bi'sa ma qulta, buruk perkataan yang kau sebutkan ini. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan. Wahai Rasulullah, kami tak tahu tentang Ka'ab ni melainkan yang baik. Yang buruk kami tak tahu tentang Ka'ab. Lalu Nabi pun pergi perang, Nabi menang dalam peperangan tu. Bila Nabi balik, Ka'ab bila dengar cerita Nabi nak balik, dia kumpul dengan saudara-saudara. Dia tanya semua orang, apa aku nak cakap kat Nabi? Dia tanya keluarga dia semua. Dia terfikir, okey tak kalau aku tipu Nabi? Aku tipu Nabi bagi alasan. Bila Ka'ab fikir, boleh tak aku nak tipu Nabi? Akhirnya Ka'ab buat keputusan yang ini tak boleh. Lalu Ka'ab kata, bab tipu ni aku keluarkan jauh-jauh daripada hatiku. Pilihan untuk tipu ni memang tak ada.
apabila Nabi balik daripada Tabuk, bulan Ramadan, Nabi bila balik daripada safar, Nabi tak balik rumah, Nabi pergi ke masjid. Dan biasanya Nabi masuk ke Madinah pada waktu duha. Nabi masuk, Nabi solat 2 rakaat di waktu duha, Nabi pergi ke rumah Fatimah, kemudian baru Nabi pergi ke rumah isteri-isteri Rasulullah. Itu cara Rasulullah bila balik daripada berjalan. Rasulullah tak bagi kejutan, dan Rasulullah larang orang balik rumah tengah malam. Sampai daripada safar tengah malam, jangan pergi rumah. Satu, jangan timbulkan syakwa sangka terhadap isteri dia. Yang kedua, isteri dia tak bersedia, isteri dia tak sempat nak siap-siap balik rumah, dia pun sampai. Jadi itu zaman dulu lah, tak ada telefon. Sekarang telefon dah, isteri dia pun sempat nak siap. Lain cerita lah. Cuma yang pentingnya, Nabi balik, Nabi pergi ke masjid. Pergi ke masjid, Nabi solat 2 rakaat. 80 orang, 90 orang yang tak pergi perang Tabuk ni semua datang kepada Nabi SAW. Datang seorang-seorang. Datang seorang-seorang bagi tahu. Ada orang tak larat, yang tua, dia bagi tahu kat Nabi, betul aku tak larat. Para munafiqin bagi alasan macam-macam kat Nabi. Aku tak boleh pergi, ni masalah tu. Bagi alasan macam-macam. Semua orang yang bagi alasan, Nabi terima alasan mereka. Nabi doa minta ampun bagi pihak mereka. Mudah-mudahan Allah ampunkan mereka. Bila tiba Ka'ab bin Malik, tuan-tuan bayangkan, orang depan dia ni semua bagi alasan. Bila bagi alasan, semua orang bagi alasan, Nabi minta ampun. Mudah-mudahan Allah ampunkan kau jalan. Ka'ab kata, bila aku sampai kepada Nabi, Nabi senyum. Tabassum murdi. Nabi senyum, dan aku nampak senyuman Nabi tu Nabi marah. Nabi tanya kepada Ka'ab, ma takhallafaka ya Ka'ab? Apa yang membuatkan kau tak ikut perang? Kata Ka'ab bin Malik, wallahi ya Rasulullah, law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu an sa'akhruj min sakhatihi bi'udhrin. Wahai Rasulullah, andai kata aku sekarang ini berdiri di hadapan selain daripada engkau, di antara pemimpin-pemimpin dunia, maka semestinya aku akan keluar daripada kemarahan dia dengan alasan. Aku akan bagi alasan untuk keluar daripada kemarahan dia. Laqad u'titu jadalan. Sedangkan aku ada seni dalam berdebat, dalam berbahas. Jadi aku boleh nak cari alasan selamatkan diri aku. Walakin wallahi alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allah an yuskhitaka alayya. Tapi Rasulullah, aku tahu, kalau pada hari ini aku bagi tahu kepada engkau cerita palsu, kalau aku tipu, aku takut boleh jadi Allah akan jadikan engkau benci kepada aku. Allah akan sampaikan kepada engkau kebencian kepada aku. Dan kalau aku ceritakan kepada engkau cerita yang benar, aku hanya mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ka'ab kepada Nabi SAW, dia cerita terus-terang, tak ada lah ketika aku paling senang, paling tak ada masalah, melainkan ketika aku tak pergi Tabuk, tak ada alasan, memang aku tak ikut perang. Nabi kata, amma hadha faqad sadaq faqum hatta yaqdiyallahu fika. Nabi kata kepada Ka'ab, yang ni dia cakap betul. Bangun, jalanlah engkau sehingga Allah memutuskan urusan kau. Apa Allah nak bagi kat engkau, engkau pun tak tahu, kau bangun. Ka'ab membangun, dia jalan. Ketika Ka'ab jalan, ramai orang mai dekat dia. Orang kata, wahai Ka'ab, engkau ni tak banyak dosa. Apa salahnya kalau kau tipu Nabi? Engkau tipu Nabi, Nabi minta ampun kepada Allah. Dan lepas Nabi minta ampun kepada Allah, engkau boleh taubat. Ka'ab pun fikir-fikir. Dia tu fikir nak patah balik mai kat Nabi. Tak, sebenarnya aku ada alasan. Dia fikir-fikir, lalu Ka'ab tanya kepada sahabat-sahabat dia. Ada orang lain yang kena macam aku, ataupun aku seorang? Mereka kata kepada Ka'ab, ada 2 orang kena macam kau. Murarah bin Rabi' dan juga Hilal bin Umayyah. Murarah bin Rabi'. Murarah ni dia ada kebun. Jadi dia ada kebun. Sebelum tu dia ikut perang. Murarah kata, aku tak ikutlah perang kali ni, aku jaga kebun. Bila Nabi tanya kat Murarah, dia pun mengaku, ya Rasulullah, aku pun macam Ka'ab juga. Aku tak ada masalah, cuma aku nak jaga kebun aku pun tak keluar. Murarah kata, lepas habis peristiwa tu, Murarah bersumpah yang aku akan sedekahkan semua kebun aku. Nanti kita cerita bab taubat mereka macam mana. Yang penting, Murarah dan juga Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah, dia ni pula, keluarga ni berpecah belah. Tapi dekat-dekat nak Tabuk ni, keluarga ni bersatu. Datang melawat dia. Jadi Hilal pun kata, aku tak payah nak keluar perang tahun ni, aku duduk jaga family aku. Bukan senang nak jumpa semua orang. Ka'ab pula, dia terlambat. Tapi ketiga-tiga orang ni mengaku kat Nabi. Ka'ab kata, aku tak boleh tipu Nabi. Sebab Murarah dan juga Hilal, mereka ni 2 orang yang asbaqiyah, ada kelebihan. Mereka ni ikut perang Badar. Aku tak boleh tipu Nabi, aku akan ikut juga
sebagaimana yang aku sebutkan kepada Nabi SAW. Jadi Ka'ab pun balik. Apa jadi lepas dia jalan? Nabi bagi perintah, Nabi bagi arahan kepada semua sahabat. Mereka bertiga ini dipulaukan. Seluruh orang yang tinggal di Madinah, tak ada siapa cakap dengan mereka. Berapa lama? 40 hari tak ada siapa cakap. Ni mula-mula 40 hari tak ada siapa cakap. Ka'ab bin Malik, dia pergi ke masjid. Bila dia pergi ke masjid, tak ada orang layan dia. Murarah dan juga Hilal, mereka tak keluar rumah sebab mereka orang tua yang tak larat. Ka'ab dia keluar, dia pergi ke masjid. Ka'ab bila jalan di pasar, tak ada siapa cakap dengan dia. Ka'ab apabila masuk ke masjid, tak ada siapa layan dia. Ka'ab kata, aku duduk, aku mencuri pandang Nabi SAW. Aku rasa Nabi tengok aku. Tapi apabila aku lihat Nabi SAW, Nabi kalih belalai. Tuan-tuan, Ka'ab diuji sampai tahap tu. Nabi tak tengok dia. Ka'ab kata, pada ketika itu aku cuma takut satu benda je. Aku takut kalau aku mati, Nabi tak solat jenazah aku. Ujian yang Allah bagi kat dia, 40 hari tak ada siapa cakap dengan dia. Dan ketika dia diuji 40 hari tu, datang rombongan daripada Syam. Rombongan daripada orang-orang Kristian datang daripada Syam bawa harta. Bawa harta, antara harta yang bawa ni, orang datang-datang cari mana Ka'ab bin Malik. Pergi kepada Ka'ab bin Malik. Bila sampai kepada Ka'ab bin Malik, mereka bagi surat kepada Ka'ab. Ka'ab buka surat tu, dia baca. Surat daripada Raja Rom, Ghassan. Dapat surat kepada Ka'ab, minta, kami tahu yang kau ni sedang dipulaukan oleh penghuni Madinah. Kau dipulaukan oleh saudara engkau Muhammad. Lalu kami bagi kepada engkau jalan keluar. Datang kepada sini, nuasi kau. Kami jaga engkau elok, bagi hak engkau. Tuan-tuan, bayangkan imannya kuat dia. Dia dipulaukan, tak ada siapa cakap dengan dia. 40 hari, tak ada siapa cakap. Dapat surat tu, Ka'ab kata, hada bala. Ini bala. Ini bala yang Allah kirim kepada aku. Ka'ab ambil surat tu, Ka'ab bakar. Kuatnya iman dia, bila dia dipulaukan, dia dapat pilihan kedua yang selamat hidup dia. Tak ada siapa kacau dia. Pergi ke sana dapat layanan istimewa. Ka'ab tak ambil, dia buang surat tu. Sampai cukup 40 hari. Datang perintah daripada Nabi SAW untuk pisahkan mereka dengan isteri mereka. Murarah pisah dengan isteri dia. Hilal bin Umayyah, isteri dia datang mengadu kat Nabi SAW. Ya Rasulullah, Hilal ni orang tua, dia tak larat. Dan dia tak ada khadam yang jaga urusan dia. Boleh tak aku duduk, aku khidmat kepada dia? Tuan-tuan, Hilal bin Umayyah orang tua, tapi kerana iman dia kuat, dia datang kepada Nabi SAW. Bila Nabi tanya, pasal apa tak pergi perang Tabuk? Hilal tak kata kat Nabi aku tua. Dia tak kata aku tak larat. Dia tak kata aku sakit. Ya Rasulullah, aku tak ada alasan. Memang aku tak pergi perang Tabuk. Itu je. Hilal orang tua, dia tak larat. Maka isteri Hilal datang mengadu kat Nabi. Nabi kata boleh khidmat kepada dia, tapi jangan bersama dengan dia. Orang kata kat Ka'ab, apa kata engkau minta juga izin kat Nabi, mudah-mudahan Nabi bagi. Ka'ab kata aku tak boleh minta izin kat Nabi. Hilal orang tua tak apa, aku muda lagi. Kalau aku minta, aku tak tahu apa yang Nabi akan cakap kepada aku. Maka bila utusan tu datang kepada Ka'ab, pisah dengan isteri kau. Ka'ab kata aku nak kena cerai isteri aku kan tak? Tuan-tuan, sampai tahap ni. Kesalahannya apa? Lupa, lambat keluar pergi perang. Ka'ab tanya, aku nak kena cerai tak isteri aku? Orang tu kata, kami tak tahu. Yang penting Nabi suruh pisahkan kau. Ka'ab pun kata kat isteri, bagi tahu kat isteri dia, engkau pergi balik rumah mak kau balik. Rumah keluarga kau. Balik dia rumah keluarga dia. Ka'ab tuan-tuan, sampai ke tahap dia bagi salam kat Nabi SAW. Masuk masjid. Ka'ab saja duduk dekat dengan Nabi. Ka'ab bagi salam. Ka'ab kata, aku tengok mulut Nabi. Aku harap Nabi gerakkan mulut untuk jawab salam. Sampai ke tahap tu, aku nak tengok Nabi gerakkan mulut tak jawab salam. Tak ada siapa layan dia. Sehinggalah sepupu dia Abu Qatadah. Abu Qatadah, sepupu Ka'ab. Tuan-tuan, Arab ni macam mana kita tahu, dia dengan perempuan dia tak kawan, tapi sepupu ni rapat dan sepupu Arab. Pada dia rapat. Abu Qatadah